Hai, Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Jumpa lagi saya Hakam Hashim di channel saya Hakam Hashim. Okey, hari ni saya nak sharekan sedikit berkenaan rahsia, satu rahsia rahsia kekayaan dan kebahagiaan. Okey, rahsia ni sebenarnya tak adalah orang kata terlalu besar sangat, tapi kebanyakan kita lupa benda yang asas ni. Okeylah, di zaman orang kata di zaman internet, di zaman milenial ni, terlalu banyak cara untuk jana wang. Okey, yang terbaru ni selepas PKP daripada tahun lepas 2020, okey, kalau korang perasan memang ramai sifu-sifu yang muncul macam cendawan ajarkan pasal saham. Okeylah, saham is one part lah untuk jana kekayaan. Yang selain daripada tu, bisnes pun macam-macam bisnes affiliate, jual tudung lah, jual kek lah, ada yang jual baju jelah, baju, kebanyakan baju ni lah, baju kurung perempuan lah. Itu belum lagi yang jual lalu lalu platform seperti Lazada, Shopee dan sebagainya lah. Itu nak cerita tu, dan hartanah lah, emas lah. Okey, that one is one part lah untuk jana kekayaan. Sebenarnya macam-macam instrumen yang boleh kita gunakan untuk menjana kekayaan. Okey, betul tak? Setuju tak dengan tu? Okey, tapi ada satu, kadang-kadang benda ni sangat penting tapi ramai orang yang mungkin tak tahu, mungkin perasan tapi buat-buat tak tahu. Okey, atau mungkin yalah, banyak faktor macam nak bersaing dengan orang lain dan sebagainya, sehingga one part ni, benda ni terlalu penting tapi ramai yang tak buat, dan ini yang menyebabkan ramai orang gagal, tak kaya dan tak bahagia. Okey, nak tahu tak? Nak tak saya kongsikan rahsia dia? Ni rahsia bukanlah rahsia sangat. Sebenarnya benda ni saya dah tahu, dan saya setuju dengan yang ni. Saya petik daripada buku Azizi Ali. Buku ni saya dah lama dah. Dah lama dah baca, tak silap saya daripada 2015 lagi. Ni, kalau ada yang dah baca mungkin tahulah, buku Azizi Ali, Jutawan dari Planet Jupiter. Okey. Ni sajalah nak recap kan. Okey, nak tahu senang saja, rahsia kekayaan dan kebahagiaan ya. Rahsia kekayaan dan kebahagiaan. Mudah saja. Rahsia dia, nak tahu rahsia dia, hiduplah mengikut kemampuan. Ya, very easy. Hiduplah mengikut kemampuan. Okey. Faham tak korang apa maksudnya hidup mengikut kemampuan? Okey, saya bacakan sikit kot perenggan kat bawah ni Ada 2 ke 3 perenggan untuk mungkin korang dapat sedikit info daripada sini. Okey, nanti saya elaborate sikit. Okey. Inilah rahsianya, hiduplah mengikut kemampuan. Hidup mengikut kemampuan itulah kunci kebahagiaan dan kebebasan kewangan. Benar, saya bukan bergurau atau berjenaka. Hiduplah mengikut kemampuan dan ukurlah baju di badan sendiri. Inilah langkah pertama yang harus dibuat untuk memperolehi kebahagiaan dan untuk bebas daripada masalah kewangan. Okey, walaupun ia merupakan syarat yang asas dan mudah, kebanyakan orang tidak mampu melakukannya. Sebaliknya, mereka berbelanja melebihi pendapatan. Wang yang diperolehi akan dibelanjakan untuk membeli itu dan ini. Amalan ini pastinya membawa padah kerana dibebani masalah kewangan dan kesengsaraan. Tetapi apakah yang dimaksudkan hidup mengikut kemampuan? Okey, ia melibatkan beberapa perkara. Pertama, walaupun sebanyak mana pun gaji dan wang yang masuk, kita hendaklah berbelanja kurang daripada itu pada setiap bulan. Okey. Kedua, beli barang yang kita benar-benar mampu, yang mana tidak melebihi sumber kewangan kita. Okey, beli barang yang benar-benar kita mampu dan tak melebihi sumber kewangan kita. Itu syarat kedua. Dan syarat yang ketiga, kita perlu menerima hakikat bahawa ada benda yang tidak mampu kita miliki. Itu saja. Jadi, faham tak hidup mengikut kemampuan ni? Maknanya kita berbelanja kurang daripada pendapatan kita dan setiap bulan. Dan kita ada benda lah yang kita perlu korbankan untuk tak beli.
Dengan arti kata lain, benda yang betul-betul perlu kita beli, dan benda tu haruslah di bawah daripada pendapatan kita lah. Dan setiap bulan kita berbelanja memang kurang daripada pendapatan kita. Sebab tu macam Robert T. Kiyosaki selalu cakap, setiap kali dapat income atau gaji atau apa sajalah pendapatan kita, first kali apa benda yang kita perlu buat? First kali simpan, baru belanja. Tapi kebanyakan orang broke. Kebanyakan orang miskin disebabkan tabiat dia bila dapat income dia terus belanja, and then baki daripada belanja tadi barulah disimpan. Masalahnya apa guna strategi ni? Belanja dulu baru simpan. Masalahnya biasanya dia belanja dulu, dia belanja sampai habis dan tak ada benda yang nak disimpan. Kalau ada pun RM1, RM2 tiap-tiap bulan. Itu yang menyebabkan kita terus dilanda masalah kewangan lah. Silap-silap berbelanja lebih lagi daripada tu. Sebab bila guna kad kredit, kita ada kemampuan untuk menggunakan dia punya kredit tu lebih daripada gaji kita. Dan kebanyakan orang pula dia nak bayar minimum. Let's say lah bayar belanja pakai kad kredit at this month RM3,000, tapi belanja bayar dia pula pada at the minimum rate. Minimum rate kebanyakannya berapa? Kad kredit 5%, right? 5% daripada RM3,000. Kalau 10%, 300, 5%, 150 saja. Belanja RM3,000. So, yang the remaining tu macam mana? Remaining tu dah jadi you punya hutang. And then, kalau keadaan ini berterusan, macam mana you punya kewangan? Sebab, bank dia memang suka orang buat hutang lalu kad kredit. Sebab dia punya interest dia, kad kredit more than 10% setahu saya lah. The one almost around 15% lah. Sebab tu saya sendiri pun saya takut nak pakai kad kredit. Ramai banker yang call I just reject lah. Sebab saya takut saya tak boleh control. Tapi kalau korang kat luar sana boleh control, is better lah. Itu option masing-masing. Yang penting dapat tak poin-poin dia yang saya nak bagi tadi? Hidup mengikut kemampuan. Itu sajalah video saya yang saya nak kongsikan pada hari ini. Kalau korang rasa bermanfaat, sila subscribe, sila tekan like, komen, tekan loceng untuk bagi notification video yang seterusnya. Dan yang paling penting, share. Jangan lupa share supaya rakan-rakan anda di luar sana dapat kongsikan manfaat daripada ilmu yang saya share pada hari ini, insyaAllah. Itu saja. Bye. Assalamualaikum.